Tundukkan kepala kita mohon pimpinan Tuhan. 我们求主带领我们。 Bapa kami yang di surga, 慈爱的天父， inilah kami anak-anak-Mu 我们是你的儿女， yang Kau telah undang dan Kau pimpin untuk datang ke tempat ini. 你邀请以及带领我们来到这里。 Seringkali tanpa kami sadari Engkau bekerja dengan luar biasa. 主啊，我们不知不觉的，因为你在我们生命里面的作为是那么的伟大， Saat ini pun kami percaya Tuhan sesuatu yang baik akan terjadi. 我们也相信在我们中间有一个好的事情发生。 Mohon Tuhan celikkan mata hati pikiran kami, 求主你打开我们的心眼， supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan cara Tuhan bekerja dalam hidup kami. 让我们可以明白你的旨意以及你在我们中间 Sehingga 工 dengan, 作的方法。 sehingga dengan demikian kami boleh menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang lebih setia lagi. 那我们可以更忠诚的跟随你， Dan menjadi saksi-saksi Tuhan di muka bumi ini. 也成为你的见证人。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sertai kami. 奉主的名求主你与我们同在， Dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi kami berdoa. 也奉主的名祈求祷告。 Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu. 大家请坐。 Selamat pagi. 大家早安， Apa kabar? 好吗？ Puji Tuhan ya. 感谢主。 Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu terambil dari Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. 我们看创世纪第24章的第1到第9节。 Kejadian pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. 创世纪24章第1到第9节。 Untuk mempersingkat waktu hanya akan dibacakan dalam bahasa Indonesia. 我们单单用印尼文来念第1到第9节，创世纪的24章。 Nanti ayat yang ke-7 kita bacakan bersama-sama di dalam dua bahasa sekaligus. 然后第7节我们用2个语言来念。 Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti aku, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Bersama-sama ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar, tetapi melakukan dalam hidup sehari-hari. 读神的话语已经实习出来的人是有福的。 Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jikalau Anda sudah sekian tahun mengikut Tuhan, tentu Anda akan setuju dengan saya. 弟兄姐妹们，如果你跟随了主很长的时间，我相信你一定同意我的看法， Bahwa mengikut Tuhan itu tidak selalu mudah. 就是跟随主不是说一个能够一切事情都很顺利。
Memang Tuhan sudah memberikan kepada kita firman-Nya yang ajaib. 是的，上帝已经把他奇妙的话语赐给了我们， Tetapi tidak semua detail dalam hidup kita diatur ataupun dicatat di dalam firman Tuhan. 但是我们生活里面每一个细节却没有在圣经里面怎样指导。 Namun Alkitab adalah satu pedoman yang cukup memberikan kepada kita prinsip-prinsip untuk hidup di dalam Tuhan. 但是圣经的准则，它的教导足够来引导我们怎样生活。 Ada banyak kehendak Tuhan yang dinyatakan melalui kitab suci. 有许多上帝的旨意在圣经里面教导出来。 Misalnya Tuhan berkehendak supaya saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. 比如说，上帝的旨意要我们接受耶稣成为我们的救主。 Tuhan berkehendak supaya setiap kita saling mengasihi satu dengan yang lain. 上帝愿意我们每个人彼此相爱， Dan bukan hanya mengasihi dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. 不单单是口语上我们彼此相爱，但是在行为里面我们要相爱。 Kehendak Tuhan juga jelas ketika Dia meminta kita untuk mendidik anak-anak di dalam Tuhan. 上帝的旨意也非常清楚，他要我们怎样去教导我们的孩子。 Anak-anak juga perlu menghormati orang tua mereka di dalam Tuhan. 孩子们在主里面要孝敬父母， Tetapi masih ada lebih banyak hal lagi kehendak Tuhan yang tidak dinyatakan dalam kitab. 但是还有许多上帝的旨意没有写在圣经里面。 Misalnya hari ini saudara dan saya harus makan apa? 比如说，今天你我要吃什么呢？ Bagaimana kita harus menyetir mobil kita? 我们怎样要驾驶我们的汽车？ Saya harus memilih pekerjaan yang mana? 我要选择哪一个工作呢？ Apa yang harus saya lakukan dengan waktu senggang saya? 在我的有多余的时间里面要做什么呢？ Tuhan tidak memperlakukan kita sebagai robot 上帝没有把我们当作机器人， yang untuk melakukan segala sesuatu harus diberikan instruksi. 机器人做每一件事情都有它的一个指示。 Tetapi sebagai manusia yang memiliki kehendak bebas. 但是我们人是有自由权， Sehingga dalam banyak area Tuhan hanya memberi prinsip 所以在很多的层面里面，上帝只给我们一些基本的原则， dan mengizinkan kita untuk menggunakan kebebasan yang dianugerahkannya berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. 那么允许我们用我们的上帝给我们的自由权，靠着他的原则来行。 Sehingga ekspresi setiap orang ketika mengikut Tuhan tidak selalu sama satu dengan yang lain. 以致每个人跟随主里面所呈现出来的信心是不一样的。 Ada yang berdoa 5 kali sehari. 有的人一天5次的祷告， Ada yang berdoa hanya 2 kali sehari. 有个人一天2次祷告， Ada yang melayani paduan suara. 有的人在诗班里面侍奉， Ada yang melayani penyambutan. 有的人在接待这边侍奉， Ada yang punya anak 3. 有的人有3个孩子， Ada yang punya anak 10. 有的人有10个孩子。 Tuhan tidak memberikan secara detail kepada kita hal-hal apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh. 上帝没有很清楚的记载什么是我们可以做的，什么是不可以的。 Nah, di dalam kondisi seperti itu, saudara dan saya diminta oleh firman Tuhan untuk selalu bertanya, apakah ini kehendak Tuhan? 在这样的一个情况下，那么我们要不断的寻求上帝的旨意，上帝愿意的是什么？ Untuk hal-hal yang jelas, kita bisa katakan jelas ini kehendak Tuhan. 如果有些事情非常清楚，我们知道这是上帝的旨意。 Tetapi itu hal-hal yang tidak dinyatakan dalam kitab suci, kita hanya berkata, paling tidak ini sesuai dengan prinsip firman Tuhan. 那么圣经里面非常记载清楚的，那么我们只能够说，这就是按照上帝的旨意而行。 Saudaraku, mungkin ada di antara kita sedang mengalami kesulitan dan kemalangan hidup. 可能在我们中间有人正在面对的问题与困难， Di dalam kondisi-kondisi demikian, lebih sulit lagi kita mengikut Tuhan. 在这样的情况下，我们要跟随主，我们会觉得更加的困难。 Tuhan memang tidak pernah menjanjikan bahwa semua anak Tuhan tidak akan pernah sakit seumur hidupnya. 上帝没有承诺过，成为上帝的儿女，他一生一世就不会生病。 Tuhan juga tidak pernah menjanjikan hari yang tidak pernah hujan. 上帝也没有承诺过每天都没有下雨， Tetapi Tuhan menjanjikan Dia akan menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. 但是上帝的承诺，他会与我们同在，直到永远。 Dia menyediakan pelangi setelah hujan itu reda. 当雨过以后，天晴就有彩虹出现。 Dia akan menghapus air mata kita dan membersihkan diri kita dari segala sakit penyakit di waktu akhir nanti. 在末世的时候，他会擦去我们的眼泪，
他会给我们加冕。 Tetapi ketika menjalaninya, saudara dan saya mengalami segala macam kesulitan yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari apa yang dihadapi orang di dunia ini. 但是在我们这个过程里面，我们的生活所面对种种的问题与困难，跟世界的人是没有什么两样的。 Sehingga di dalam kondisi demikian kita selalu bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? 所以在这样的过程里面，我们会向上帝发问说：“主啊，为什么发生这样的事情？ Apa kehendak-Mu, Tuhan? 主啊，你的旨意是什么呢？” Ada dua macam orang yang melewati jalan sulit itu. 有两种人，他走这条生活困难的道路。 Semacam orang melewatinya dan mereka kehilangan nyanyian di dalam hatinya. 一种人，他走这条道路的时候，他失去了他的歌声； Sebagian orang yang lain melewati segala kesulitan dan mengakhirinya dengan sorak-sorai kemenangan. 另外一种人，他走过这条崎岖不平的道路，那么结束了充满了许多感恩与诗歌。 Saudara melihat Yusuf. 我们看约瑟， Yusuf mengalami segala macam kesulitan, 他经历许许多多的困难， dibuang ke sumur yang kering, 他被出卖，被丢在枯井里面， dibenci oleh saudara-saudaranya, 他兄弟出卖了他， dijual menjadi budak, 被卖到成为奴隶， difitnah dan dipenjara. 被人家陷害，被关在监狱里面。 Yusuf melewati masa-masa sulit di mana dia juga harus bergumul, Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? 约瑟不断的在那里挣扎，向上帝发问：主啊，你的旨意是什么呢？ Tetapi di akhir kisah Yusuf, di sana kita melihat pernyataan iman Yusuf. 我们看到在他的故事的最后，看到他信心的一个宣告。 Yusuf berkata, manusia boleh mereka-rekakan hal yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan menjadikannya kebaikan. 他说：“人可以用各种各样的方法来陷害我，但是上帝能够把这些都做得变成美好。 Saudara juga ingat ”我们也记得， peristiwa Ayub. 我们看约伯， Ayub kehilangan segala sesuatu dalam hidupnya. 约伯在他生活里面失去了他的一切，所拥有的一切， Anak-anaknya mati, 他的孩子都死去， kesehatannya hilang, 他的身体健康也失去， kenyamanannya lenyap, 他所拥有的那些舒适的环境都没有， istrinya meninggalkan dia, 他的妻子也离开了他， sahabat-sahabatnya menghakimi dia. 他的朋友在那边去审问他， Tetapi di akhir cerita Yusuf berkata, 但最后约瑟这么说： kalau dulu aku hanya mengenal Tuhan dari apa kata orang, 从前我只是风闻有你， tetapi sekarang aku mengenal engkau muka dengan muka. 但是现在我亲眼看到你。 Tetapi tidak sedikit orang-orang yang melewati segala macam kesulitan hidup dan kehilangan nyanyian dalam hatinya. 但是也不少人，他走这条崎岖道路的时候，他失去了他的歌声。 Seekor burung parkit yang sangat riang gembira bernama Cipi. Burung parkit, burung kecil. 有一只小鸟很会唱歌， Sangat dikasihi oleh tuannya. 它的主人也非常的疼爱它。 Satu kali tuannya di masa Harpitnas, liburan. 有一天就是在一个假期里面， Seperti di Indonesia ini banyak sekali Harpitnas. 就像印尼我们有许多的假日哈，我们过一两天也会有假日。 Tuannya mengambil tekad untuk membersihkan sangkar burung Cipi ini. 他主人就想把他的那个鸟圈呢，就鸟笼就把它打扫干净。 Ya, namanya Cipi. Ya. 叫 Nah, kemudian saudaraku, dia menyingsingkan lengannya, bangun pagi-pagi, mengambil keluar vacuum cleaner. 那天早上呢，他就想把击毙这个鸟的鸟笼打扫干净，就把打扫的工具拿出来， Dia melepaskan ujung vacuum cleaner itu sehingga tinggal pipa yang besar itu. 然后把吸尘器呢也打开， Dia menyalakan vacuum cleaner dan mulai membersihkan sangkar burung si Cipi ini. 那么就把这个吸尘器打开，就想把这个鸟笼打扫干净。 Ketika sedang melakukan itu, handphonenya berdering, 当他正开始做的时候，动工的时候，他的手机响了， bergetar dan dia angkat handphone itu. 他就接收这个电话， Dan vacuum cleaner itu dibiarkan menyala, tetap bersandar di sangkar Cipi. 然后这个吸尘器还是开着，已经开了，正在那边放在这个鸟笼。 Halo, ya, sebentar ya. Nanti saya telepon balik. Ya, sebentar. Saya lagi bersihkan sesuatu nih di rumah saya. 他就说：“好的，好的，等一下哈，我正在工作，我正在打扫。” Telepon itu dimatikan. 然后就把手机关掉， Dia kembali ke vacuum cleanernya. 他就再次去工作，用他的这个吸尘器 Vacuum cleanernya masih di situ. 他的吸尘器还在那里， Sangkarnya masih di situ. 鸟笼还在那里，
Tetapi Cipi tidak kelihatan 但 lagi. 是这个小鸟基基已经不见了 Wah, Cipi kesedot vacuum cleaner. 啊，这个基基已经被这个吸尘器吸进去了， Cepat-cepat dia matikan 他 vacuum cleaner itu. 就把这个吸尘器快快的关掉， Dia buka dan ambil keluar kantong debu. 他就打开那个袋子哈，吸 Dia 尘器的袋子， cari-cari, Cipi di dalam, tertimbun di dalam debu. 他找出来那个他基基小鸟在吸尘袋里面 Dia ambil Cipi keluar, waduh kasihan banget, penuh dengan debu. 啊，非常可怜，这只小鸟充满许多的灰尘包着它 Kemudian dia pukul-pukul Cipi supaya debu itu pergi. 啊，他就在那边就是打了在那边想把这个羽毛呢打扫清干净， Tetapi masih banyak debu di dalam bulu-bulunya. 但在羽毛里面还有许多的灰尘肮脏， Waduh masih kotor, dia bawa Masih pergi banyak. ke dapur, 然后他就带到厨房那里 pergi ke wastafel. 啊，到这个洗手盆 Kerannya itu kalau diputar kiri jadi panas, diputar kanan jadi dingin. 啊，那洗手盆里面有两端哈，向左是热水，向右是冷水 Saking cepatnya suraku dia naikkan itu dan kemudian air panas yang keluar. 啊，他因为很心急，他就打开出来的是热水 Cipi diguyur air panas dan dia kaget, waduh tangannya juga kepanasan, langsung dipindahkan pergi ke air yang dingin dan dinginnya dingin sekali. 啊，热水啊，他就看哇这么热，他也感觉到不对，然后就向另一边转，就出来了冷水 Cipi menjadi bersih, basah 啊，这只小鸟终于能够洗干净，但是全身湿淋， dan kedinginan dia menggigil. 但是它非常的冷 Wah, bagaimana caranya mengeringkan? 啊，怎么样可以把它弄干呢？ Ambil hair dryer. 他就拿这个烫头发的那个器哈， Cipi dipegang di satu tangan lagi pegang hair dryer. 然后他一手做这只基基小鸟，然后一直用这个烫头发的机器来 Supaya Cipi tidak kedinginan, hair dryer dipasang yang paling panas dan hembusan yang paling kuat. 让这小鸟就能够把它烘干好，他就用这个烘发器的把它烘干 Sampai akhirnya dia kering. 之后最后把这只小鸟给烘干了 Cipi, kamu sudah kering ya. 基基你已经干净了， Kamu tidak kotor lagi. 你不再是肮脏的， Dikembalikan ke dalam sangkarnya. 然后把它换回这个鸟笼里面。 Sejak saat itu, 从那个时候 Cipi berhenti bernyanyi. 他就不能基基就没有再来唱歌。 Banyak orang Kristen seperti itu, 很 bukan? 多基督徒也是那样。 Hari ini mendapatkan surat vonis bahwa dia dikeluarkan dari pekerjaannya. 今天老板给他一封信，告诉他明天就不愿再来上班了。 Pulang dengan hati yang galau, nyerempet mobil orang lain. 带着一个沉重的心情，他路上呢也碰了一下别人的车。 Sampai di rumah istrinya bilang, Pak, cepat Pak, antar anak kita ke rumah sakit. 回到家里，太太跟他说：“爸爸，快点，要送孩子去医院， Anaknya kena step. 孩子发高烧。” Kemudian besoknya, saudaraku, belum sempat sang ayah ini menenangkan diri. 第二天，当他还没自己真正的这个安静下来的时候， Istrinya datang memberikan surat-surat tagihan. 他太太把许多这个讨债的书信呢放在他面前， Berantem. 他们吵架。 Dan kemudian seminggu kemudian istrinya minta cerai. 一个星期以后，他太太要求提出离婚， Satu anak masih di rumah sakit. 一个孩子还在医院， 7 anak yang lain masih di rumah. 还有另外7个孩子在家里。 Kalau saudara dalam posisi itu, 如果你在这种的情况下面， selesai semuanya itu, 在这一切里面， apakah saudara masih bisa bernyanyi? 如果能够走过来，你还能够唱歌吗？ Bagaimana kita bisa menjadi seperti Yusuf dan Ayub? 我们怎样能够成为像约瑟、像约伯那样的一个信心的人呢？ Menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. 在我们生活里面找到上帝的旨意， Sehingga ketika gelombang hidup itu datang menerpa, 以是在我们生活里面面对了许多问题、困难冲向我们的时 kita 候， bukan seperti bangunan yang dibangun di atas pasir, 我们不像那些建筑物只是建在那个很浅的泥土上面， tetapi menjadi bangunan yang didirikan di atas batu karang yang teguh. 但是我们乃是建筑物建在那个大磐石上面。 Di dalam kondisi-kondisi yang tidak menentu, bagaimana kita harus bersikap? 在这个不稳定的一个状态下面，我们应该有怎么样的态度呢？ Itulah sebabnya kita perlu belajar dari Abraham, bapak orang beriman. 所以我们需要学习亚伯拉罕这个信心伟人，也是信心之父。 Saudaraku, Abraham mengalami ujian iman berkali-kali dalam hidupnya.
我们看亚伯拉罕在他生活里面面对许多的信心的挑战， Pada dasarnya ujian iman itu menguji kesetiaan kita kepada 那 Tuhan. 些信心的考验就是考验我们怎样向主尽忠。 Ketika kehendak Tuhan tidak begitu jelas, bagaimana kita harus bersikap? 当主的旨意不是很清楚的时候，我们应该怎样的态度呢？ Masih tetap mengikut Tuhan atau mengikut diri sendiri yang penuh dengan dosa ini? 还是愿意跟随上帝，还是我们跟随自己的意思呢？ Ketika Abraham pertama dipanggil oleh Tuhan, Abraham diuji oleh Dia. 当上帝第一次呼召亚伯拉罕的时候，上帝也在那边考验他。 Abraham, aku akan memberikan keturunan yang sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. 亚伯拉罕，我又把后裔赐给你，像天上的星星、海边的沙那样多。 Dan aku akan mengantar kamu keluar pergi ke satu tempat yang kamu tidak pernah singgahi. 我要带领你到一个地方你从来没有去过的。 Kamu dan keturunanmu akan bertambah-tambah banyak di sana dan aku akan melimpahkan berkatku. 你与你的后裔在那里要发展盛大，我要祝福他们。 Tapi Tuhan, istriku umur 80 tahun dan dia mandul. 但是主啊，我的太太已经80岁了，而且她已经断了经期。 Kalau Ishak itu mungkin menikah di umur 40 tahun. 以撒是可能在40岁的时候结婚， Kemungkinan Abraham menikah pada umur yang sama. 可能亚伯拉罕也是大概一样。 Pada masa itu usia manusia lebih panjang. 那个时候人的年日更长， Abraham hidup sampai 175 tahun. 亚伯拉罕生活到175岁， Ayahnya Terah hidup sampai 205 tahun. 他的父亲Tera 可以到205岁， Sehingga usia pernikahan seseorang itu sudah melewati diamond. Masa-masa intan, pernikahan intan. 可能他结婚的时候已经超过了那个很好的时间。 Sudah tidak ada lagi istilah yang cocok untuk pernikahan Abraham sebenarnya. 他的 Tidak ada istilah yang cocok untuk mengartikan pernikahan Abraham. 可能因为他的时间很长，他们跟我们不一样，那么我们很难形容他们那个时候已经多长时间结。 Saya percaya Abraham sejak menikah sampai istrinya berumur 80 tahun, dia sudah berusaha dengan segala macam cara untuk mempunyai keturunan. 我相信，就是自从他结婚的时候，到他妻子80岁，他们已经用了各种各样的方法，希望他的妻子能够怀孕。 Di satu sisi Tuhan menjanjikan keturunan. 在一方面，我们看上帝允许他承诺给他后裔， Realitas hidup sehari-hari dia melihat istrinya mandul. 但是现实他看到他太太是一个不生育的人。 Sama seperti kita sering berpikir demikian, bukan? 很多时候我们也是这么想的。 Di satu sisi kita percaya Tuhan memelihara. 一方面，我们相信上帝会照顾我们， Pada saat yang sama toko kita semakin sepi. 但是同时，我们看我们的生意越来越冷淡。 Satu-satunya yang naik adalah harga BBM. 能够上去的就是我们的这个燃油不断地 Gaji 起 tidak 降 naik. 我们的薪水没有上涨， Tetapi BBM ini naik dengan konco-konconya. 但是这个燃料了，它不单单自己生长，它另外那些生活需要品也跟着上去。 Darah tinggi, kolesterol, trigliserid dan yang lain-lain. 我们的身体、我们的血脂、我们的胆固醇等等，我们也往上起， Stres juga naik. 我们的压力越来越大。 Apa yang harus dilakukan? 我们应该怎么做？ Apa yang dilakukan oleh Abraham? 亚伯拉罕他怎么做？ Di awal-awal mengikut Tuhan, Abraham belum terlalu mengenal Tuhan. 当他开始跟随上帝的时候，亚伯拉罕也不是很清楚的认识上帝， Sehingga dalam ujian iman itu dia jatuh ke dalam dosa. 以致在这个信心考验的时候，他也跌在罪里面。 Dia mengikuti saran dari Sarah untuk menikahi salah satu pembantunya untuk menjadi gundik 他也 Abraham. 听着他太太撒莱的意见，把他的使女雅迦纳为妾。 Kali kedua Abraham diuji oleh Tuhan. 那第二次亚伯拉罕上帝也考验他 Di dalam perjalanan Abraham harus melewati beberapa kerajaan. 他在这个道路里面要碰到许许多多周围的诸王。 Abraham belum terlalu kenal siapa Tuhan dan seberapa kuasa Tuhan itu. 亚伯拉罕也不知道他真正的认识很清楚他所敬拜的上帝， Maka Abraham berbohong kepada raja-raja yang bertemu dengan dia dengan mengatakan Sarah ini adalah saudaranya, bukan 那么 istrinya. 他在碰到周边的诸王的时候，他就骗他们说他的太太是他的妹子。 Tetapi ketika Tuhan menggenapi janji Sarah memiliki anak yaitu Ishak, Abraham bertumbuh di dalam iman.
当上帝的应验向他实现的时候，那么亚伯拉罕的信心就开始成长。 Sehingga ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban persembahan, 所以当上帝要亚伯拉罕把他的孩子以撒献给上帝为反祭的 di 时候， sana Abraham berpegang kepada janji Tuhan dan dia berhasil dengan kemenangan iman. 那亚伯拉罕就守住他所相信的上帝，把孩子献上，他相信上帝的承诺。 Apakah ujian Tuhan berhenti sampai di sana? 那么上帝的考验就到此为止吗？ Sarah mati dan itu tercatat di Kejadian pasal yang ke-23. 创世纪23章里面记载，撒来去世了， Berarti tidak ada kemungkinan Abraham memiliki anak lagi lewat Sarah. 就是说不可能亚伯拉罕再有另外的孩子借着撒拉他的妻子。 Anaknya semata wayang Ishak telah bertumbuh dewasa. 他唯一的孩子以撒已经开始长大成人。 Bagaimana Tuhan akan melahirkan cucu-cucu bagi Abraham lewat Ishak kalau Ishak tidak memiliki istri? 上帝的应许，他有很多的好意将要如何的实现？如果以撒他没有成家， Sejauh mata memandang, Abraham melihat gadis-gadis Kanaan. Mereka semuanya adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. 亚伯拉罕看他住的那个周围迦南的女子，都是不是敬畏上帝的人？ Bibit, bobot, bebet, semuanya jelek. 他们所拥有他们的习俗，他们的一切都是不好的。 Maka Abraham tidak tinggal diam, dia melakukan langkah iman. 所以亚伯拉罕就没有那边安静，很被动，但是他采取了信心的脚步。 Ada dua prinsip yang kita mau pelajari hari ini dari teladan Abraham. 今天我们要学习亚伯拉罕两个基本的原则。 Yang pertama adalah di dalam kondisi yang tidak menentu, Abraham berpegang kepada janji dan prinsip firman Tuhan. 在一切一个变幻无权的时候里面，亚伯拉罕他抓住了上帝给他的应许，也就是这个原则，真理的原则。 Di satu sisi janji Tuhan jelas bahwa Abraham akan beranak cucu. 在一方面，我们看到亚伯拉罕有很多很多的后裔从上帝而来。 Kenyataan sehari-hari Abraham hanya melihat dia hanya punya satu anak, satu anaknya yang lain dari Hagar telah diusir. 但是现实他只是看到他只有一个儿子，另外一个儿子已经被他赶出去了。 Di satu sisi Abraham percaya kepada Tuhan, di sisi yang lain realitas nampaknya berlawanan dengan janji Allah. 一方面他相信上帝的应许，另一方面他看自己的现实，就是只有一个孩子。 Tetapi kita melihat di dalam kondisi yang tidak menentu, Abraham berpegang kepada janji Tuhan. 在这样一个矛盾里面，亚伯拉罕还是抓住上帝所承诺的应许。 Ketika kondisi tidak menentu, siapa yang saudara percaya? 在我们面对所变幻无权的环境下面，我们所抓住的是谁呢？ Banyak orang melupakan Tuhan di dalam pengambilan keputusan. 很多人忽略了上帝在他所要做的一个决定的时候。 Abraham tidak mencari gampang ataupun memaksakan kehendak pribadinya. 亚伯拉罕没有找一个容易的出路，或者要自己的意思而， Tetapi sebaliknya, dia terus mengingat akan janji Tuhan. 但是他不断的给自己提醒上帝所给他的承诺， Dan dia tidak berkompromi terhadap janji Tuhan tersebut. 他也没有就是把上帝的约做成了一个好像跟人一个随便的一个旨意而已。 Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang Kanaan pada saat itu 那个时候迦南的人 seperti yang dikisahkan di dalam kisah Sodom dan Gomora, 就好像所多玛、俄摩拉那样生活的人， yang sebenarnya adalah gaung atau gema dari pasal-pasal sebelumnya. 他就像前面几章里面一个写真。 Seperti di dalam Kejadian pasal yang ketiga ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. 就像创世纪第3章亚当夏娃他跌在罪恶里面的时候， Kejadian pasal yang ke-6 orang-orang yang hidup sejaman dengan Nuh. 创世纪第6章里面说跟挪亚同世代人怎样生活。 Maka orang-orang yang hidup di Sodom dan Gomora adalah orang-orang yang tidak menyertakan Tuhan di dalam pengambilan keputusan. 所多玛、俄摩拉的人，他们就是没有神在他们的生活里面。 Saudara melihat ada pola dosa di sana. 我们看到一个罪恶的一个延漫。 Dikatakan dalam Kejadian pasal yang ketiga, 那么创世纪第3章怎么说？ Hawa melihat buah pengetahuan baik dan jahat itu. 夏娃看到那个人之善恶的果子， Buah itu terlihat baik dan menarik.
这个 baginya. 果子对他来讲是多么的好看，多么让他欢心， Maka dia mengambil dan memakannya. 所以他就把这只让他觉得很好看的果子拿来吃。 Dalam Kejadian pasal yang ke-6 hal yang sama terjadi. 创世纪第6章里面描述的同样的事， Laki-laki melihat gadis-gadis anak manusia itu. 那些男人就上帝的后裔看到这些外面的女人， Melihat mereka elok rupawan. 看到他这些外面的女人非常的漂亮， Bahasa Ibrani yang digunakan sama. 希伯来文院的字根是一样的。 Dan kemudian mereka mengambil gadis-gadis itu sesuai dengan keinginan mereka. 就把这些女人拿过来，按照自己的意思成为他们的妻子。 Sodom dan Gomora juga begitu. 索多玛、俄摩拉也一样， Mereka melihat ada gaya hidup. 他们看到他们生活的方式， Gaya hidup itu menggiurkan, bisa memuaskan nafsu seks mereka. 这些生活的性非常的开放，就是满足他们的性欲。 Laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. 男也可以跟男，女也可以跟女。 Dan mereka melihat itu hal yang baik buat mereka, buat nafsu mereka. 他们如此的苟合，他们觉得这个对他们是很好的一个。 Dan mereka melakukan dosa-dosa yang melukai hati Tuhan. 他们也做了许许多多罪恶，令上帝伤心。 Tidak ada Tuhan dalam pengambilan keputusan. 在他们没有把主成为他们做一个拿决定的一个旨意。 Dan Abraham melihat orang-orang di Kanaan itu seperti itu. 那么亚伯拉也看到，同样的，在他周围的迦南人跟这些人的生活是 Sangat 同样 mudah 的。 buat Abraham kalau mau mencari gampangnya. 如果亚伯拉罕为了一个方便的出路，他会很容易的， Dia tinggal cari gadis yang cantik lalu nikahkan dengan Ishak. 他就很容易的找到一个漂亮的给他儿子做媳妇。 Kalau tidak cocok diusir, ganti lagi yang lain. 如果不合适的话，再把这个女人赶走，再找一个新的。 Tetapi Abraham tahu Tuhan tidak menghendakinya. 但是亚伯拉罕知道上帝的旨意不是这样的。 Mengapa dia tahu? 为什么他知道呢？ Karena Tuhan telah memberikan janjinya. 因为上帝已经给他一个应许承诺， Engkau akan menjadi bapa orang beriman. 你会成为信徒人的一个信心 Maka 之父。 anak-anakmu haruslah juga orang-orang yang beriman. 所以你的孩子、孙子、你的下一代也成为一个有信心的人 Nah,。orang-orang yang beriman haruslah mencari istri-istri juga orang yang beriman. 那么信心之人应该找他的妻子，也应该找一个有信心的人。 Sekalipun Tuhan tidak beritahu Abraham siapa yang akan menjadi mantunya, 虽然上帝没有告诉他哪一个人成为他的媳妇， tetapi Abraham mengerti prinsip firman Tuhan. 但是亚伯拉罕知道上帝旨意的一个基本原则。 Seperti yang juga dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. 就像保罗在哥林多前书第7章这样说： Hendaklah kamu menjadi pasangan. Hendaklah kamu mencari pasangan yang sepadan. 你要成为一个相配的一对夫妻， Tidak menjadi pasangan yang tidak seimbang. 不要成为一个不相配的一对夫妻。 Saudaraku, kata tidak seimbang di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ini kata yang menarik. 在这个哥林多前书第7章里面所说的，他们是不相称的这个一对是。 Ini adalah bahasa peternakan, pertanian. 这个不相称这个名词呢，是在这个我们所谓在我们牧养牧畜里面所用的一个名词。 Ketika seseorang itu ingin membajak sawah, maka dia membutuhkan 2 ekor lembu. 当一个人想这个就是耕理他的土地、他的田园的时候， 2 ekor lembu itu dipersatukan dengan 1 kuk yang sama. 他需要比如说一对的牛他们这一对的牛呢，要用一个这个轭了来把它套上。 Dan di dalam kitab Bilangan, di sana ada 1 perintah Tuhan. 那么在民数记里面有上帝有这样的一个命令， Janganlah engkau menggunakan kuk untuk 2 binatang yang tidak seimbang. 你不要用一个轭呢来架住2只不相配的这个牲畜， 1 keledai, 1-nya lembu. 一只可能女，一只可能是牛。 Lembu jalan 1 langkah, keledai mungkin jalan 2 langkah. 如果牛走1步的话，驴要走2步。 Lembu lebih tinggi, keledai lebih pendek. 牛更高，驴更矮。 Kalau dua-duanya jalan dengan 1 kuk yang sama, 如果是2只牲畜
同样行走的话，用一只二来把他们连在一起。 Bajaknya tidak bisa lurus. 我们就是这个他们离途的时候就不能够很直 Mungkin 地 akan 走， muter, saudaraku. 那可能是个圆形、半圆形。 Akan sulit buat pasangan yang tidak seimbang itu untuk mengikuti tuntunan dari tuannya. 如果这一对夫妻的是不相称的那么他们在走这条信心的道路的时候，不能够完全顺服神的旨意。 Abraham mengerti prinsip ini dan dia tidak kompromi. 亚伯拉罕他知道这是上帝的旨意，所以他没有苟合，他没有随便的Dia tidak mengorbankan prinsip. 他没有就是牺牲掉他的原则。 Tapi saudaraku, banyak di luar sana orang-orang yang sekalipun mengaku Kristen, 但是我们看到，在我们周围有许多人虽然承认自己是个基督徒， tetapi hidup seperti orang di luar Kristus. 但是他的生活好像外面那些非基督徒一样， Mereka melihat apa yang mereka pandang baik, 他们看什么自己觉得是对的， kemudian mengambil dan menikmatinya tanpa mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu. 但是他就把这些拥有为自己的来享受，他没有问上帝的旨意如何。 Celakanya lagi, dibungkus semuanya itu di dalam bahasa-bahasa yang sangat rohani. 更可怕的，就把这些东西呢包装，用一些美好的言语、属灵的话语把它包装起来。 Di Jawa Tengah ada seorang pendeta 在中爪哇有一个牧师， yang mengaku di depan jemaat, 在他的会友面前这样的承认说， Tuhan berkata kepada saya secara khusus, 上帝有特殊的对我说话， supaya saya menikahi di dalam roh sekretaris saya. 叫我在灵里面把我的秘书接为我的妻子。 Sekalipun menikahnya tidak di catatan sipil, 虽然这个结婚呢没有按照法律那样 tetapi 行 dia 事， pinter, dia katakan di dalam roh. 但是他很聪明，他说在灵里面要我跟我的秘书结婚。 Ada orang berpikir, iya karena sekretarismu wanita yang cantik. 有的人说是啊，因为你的秘书很漂亮。 Kalau wanita yang tidak cantik, yang sudah berusia lanjut, apakah engkau masih mau? 如果这个秘书是很年老了也不漂亮，你要吗？ Nah, saudaraku, ada juga pemuda-pemuda yang berusaha bukan berkata, Tuhan biarlah kehendakmu yang jadi. 有许多青年人也没有说主啊，愿你的旨意成就， Tetapi berkata, Tuhan biarlah kehendakmu yang jadi, dan biarlah kehendakmu itu persis seperti kehendakku. 但是他说主啊，是的，你的旨意成就，但是你的旨意要跟我的旨意是一样的。 Salah satu doa yang sangat terkenal beredar di internet itu bernama doa minta jodoh. 在网络里面很流行的一个祷告就是求上帝给他配偶。 Doanya seperti ini. 祷告呢是这样子的： Ya Tuhan, kalau dia memang jodohku, dekatkanlah. 主啊，如果他是我的配偶的话，求主你让他亲近我； Tapi kalau dia bukan jodohku, jodohkanlah. 如果他不是我的配偶的话，求主你为我们做主，把我们配在一起。 Jika dia tidak berjodoh denganku, maka jadikanlah kami jodoh. 如果他跟我无缘的话，求主你把我们姻缘给配上。 Kalau dia bukan jodohku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain selain aku. 主啊，如果他不是我的配偶的话，不要让他得到别人除了我以外。 Kalau dia tidak bisa dijodohkan dengan aku, 如果他不能够跟我配在一起的话， jangan sampai dia dapat jodoh yang lain. 不要让他得到别的配偶， Biarkan dia tidak berjodoh sama seperti diriku. 让他不要得到任何人就像我一样单 Dan 身。 saat dia telah tidak memiliki jodoh, 当他已经没有配偶的时候， putus asa. 他绝望。 Nah, jodohkanlah kami kembali. 主啊，求主你把我们再配在一起。 Kalau dia jodoh orang lain, 如果他是别人的配偶的话， putuskanlah. 求主你让他们可以分手 Jodohkanlah denganku. 再把他给我配给我。 Jika dia tetap menjadi jodoh orang lain, 如果他仍然成为别人的配偶， biar orang lain itu ketemu jodoh yang lain. 让他的配偶可以碰到另外的， Dan 成为他的配 kemudian 偶 jodohkan kembali dia denganku. 然后就求你把他再次配给我。 Amin katanya. 阿门。 Saudaraku, ini bukan doa orang beriman. 这不是我们成为一个真正信徒的一个祷告， Doa yang maksa. 这是随随便便的。 Saudaraku, Abraham tidak memaksa. 亚伯拉罕没有勉强自己 Dia 的旨 justru 意， memegang erat prinsip firman 但 Tuhan. 是他所抓住的是上帝话语的原则， Dia tidak kompromi. 他没有苟合， Dia justru membawa dirinya ke level yang lebih tinggi. 他把自己提到一个更高的一个境界， Melangkah dengan iman. 用信心来走这条道路。
Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Apakah hanya berhenti kepada berpegang kepada janjinya? 但亚伯拉罕他是否只是停在这个上帝的承诺应许那里呢？ Ada orang berpegang pada janji Tuhan dan tidak melakukan apa-apa. 有的人抓住上帝的应许，他是全然没有做什么。 Tuhan akan menyembuhkan aku, ya sudah, tidak usah ke dokter. 上帝会医治我的疾病，那就不去医生。 Kalau Tuhan mau saya sembuh, saya sakit apapun, saya makan sembarangan pun, saya akan tetap sembuh. 如果上帝要医治我的话，我就随随便便，我吃什么，上帝都会医治我的。 Maka dia tidak menjaga hidupnya. 所以他就没有照顾好自己的身体。 Apakah ini sikap yang benar? 这是一个好的态度吗？ Apakah ini sesuai dengan 这 prinsip 是 firman Tuhan? 上帝旨意的意思吗？ Tentu tidak, saudaraku. 当然这不是的。 Abraham tidak berhenti pada berpegang dan mengingat janji Tuhan. 亚伯拉罕不单单停在他还遵守或者他抓住上帝的应许， Abraham bertindak, dia melakukan yang terbaik yang dia bisa dan dia pertanggungjawabkan 他 kepada Tuhan. 采取行动，他把最好的行出来，就是在上帝面前能够负上他的责任。 Ayat yang kedua mengatakan Abraham mengutus hambanya yang terbaik. 第二节告诉我们，亚伯拉罕他差派他最好的仆人， Dia tidak cari hamba yang sembarangan. 他不找一个随随便便的人， Dia tidak cari hamba yang muda dan kurang 他 berpengalaman. 没有找年轻的、没有经验的， Tetapi dia cari hamba yang setia dan bahkan hamba yang punya hubungan dengan Tuhan. 他找他最好的，而且这个人是在属灵生命也是好的。 Kalau saudara baca Kejadian pasal 24, saudara akan lihat bahwa hambanya ini pun adalah orang yang takut akan 我们 Tuhan. 看第24章里面记载，他的这个仆人也是一个敬畏上帝的人。 Lalu mengapa Abraham tidak berangkat sendiri? 为什么亚伯拉罕自己不走呢？ Karena Abraham sudah lanjut 因为他已 umurnya. 经年纪老迈了， Dan tempat itu sangat jauh. 而且那个地方很远。 Hambanya ini sekalipun tua tetapi tidak setua Abraham. 他这个仆人虽然是老仆人，但是没有亚伯拉罕那么老。 Lagi pula Abraham lain diperintahkan Tuhan untuk menetap di negeri yang 那 dijanjikan. 么上帝也是命令亚伯拉罕在他这个应许之地要住下来。 Itulah sebabnya Abraham memelihara prinsip itu, dia tidak akan pindah, bahkan Ishak pun tidak akan pernah dibawa keluar Kanaan. 所以他就守住这个约呢，他就守住这个原则，他自己跟他的儿子以撒一定要住在这个迦南地。 Setelah mengutus hamba yang terbaik, 当他差派这个最好的仆人的时候， Abraham juga memberikan pedoman, petunjuk kepada hambanya 那 ini. 么亚伯拉罕也给他这个一些原则，在他要找他的媳妇的过程里面， Engkau harus pergi ke Mesopotamia, 你要到他的老家米索波大米那边， dan di sana engkau harus menemukan sanak keluargaku. 你要找到我的家族， Carilah istri Ishak dari antara mereka dan bukan dari gadis-gadis Kanaan. 要为我的儿子以撒找到他的配偶，在我的家族里面， Dan ingat, cari perempuan, jangan cari laki-laki. 找一个女孩子 Jelas sekali Abraham bilang cari istri bukan cari suami. 找太太，不是找丈夫。 Tetapi 不是找 apakah 男人 berhenti sampai di sana? Tidak. Abraham melakukan lagi apa yang dia bisa kerjakan. 是否停在那里呢？但是也没有， Abraham menguatkan hambanya ini. 亚伯拉罕也勉励他的仆人， Dia berkata bahwa Allah yang mempunyai langit dan bumi akan menyertai perjalananmu sampai sukses. 他就说耶和华天上的主就会跟你同在，那你所做的事情都顺利。 Allah yang berjanji adalah Allah yang mampu menepati janjinya. 那给应许的上帝，他会照着他的应许而行， Dia akan menyediakan istri yang terbaik untuk Ishak. 他会预备最好的妻子给以撒。 Bahkan Abraham berkata, malaikat Tuhan akan menyertai perjalananmu. 甚至亚伯拉罕说，天使也会带领你，与你同 Dia 行， akan jalan di depan dan memimpin 他 kau. 走在你的前头带领你。 Saudaraku, orang yang mencari kehendak Tuhan adalah orang yang aktif mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. 弟兄姐妹们，一个寻求神旨意的人，是一个主动的把自己献上来寻找上帝的旨 Karena 意。 hanya dengan cara yang aktif mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, di sana dia akan menemukan kehendak Tuhan. 因为只有自己自觉的、主动的把自己献给上帝，才能够真正的明白 Saudara 寻找 tentu 上帝的旨 masih 意。 ingat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. 我们还记得罗马书12章第1到第2节， Paulus berkata, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus berkenan di hadapan Tuhan. 保罗说要把你的身体献上，成为一个活祭， Dan kemudian secara aktif tidak menjadi serupa dengan dunia ini. 以及我们要主动的不要与世界的世俗相同。
Lalu Paulus mengatakan, sehingga dengan demikian kamu mengetahui kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang benar dan mana yang berkenan bagi 如 Allah. 此你会就知道何为上帝的旨意，何为善。 Abraham melakukan hal itu. 亚伯拉罕就如此行了， Dia mempersembahkan hidupnya, kekhawatirannya, ketakutannya kepada Tuhan. 他把他的生命，他把他自己的一切顾虑完全献给主。 Dan secara aktif dia menjauhi kemungkinan-kemungkinan untuk menjadi serupa dengan dunia. 他主动的也离开世俗的生活，不要像世界一样。 Dia tidak menunggu nasibnya. 他不单在那边被动的等待他的命运， Tetapi dia aktif berkontribusi, turut ambil bagian di dalam pemenuhan janji Allah. 但是他主动的在那边行动，怎样的让上帝的约能够施行在他生命里 Dan 面？ tentu Abraham sampai pada titik ini, dia menyuruh hambanya itu juga karena gerakan dari Tuhan sendiri. 然后就是因为这样，他也鼓励他的仆人。 Saudaraku, di dalam hal perjodohan, 弟兄姐妹们，在所谓的婚姻配偶里面， ada orang-orang yang berpikir bahwa jodoh di tangan Tuhan. 有的人讲我们的另一半，我们的婚姻是在上帝的决定。 Afgan malah mengatakan kalau itu jodoh tidak akan lari kemana-mana. 有的人俗语就说，如果是上帝的旨意，也不会变成别人的， Jodoh di tangan Tuhan. 因为这个婚姻的选定是在上帝的手中。 Nah, orang-orang Kristen yang percaya kepada ajaran seperti ini, mereka mengambil kitab suci untuk menjadi pedomannya. 那么，所以有些基督徒他呢，相信这种看法，就把圣经里面一些经节成为他的原则。 Hanya ada 3 bagian kitab suci yang seolah-olah mendukung pengajaran jodoh di tangan Tuhan. 圣经里面可能有3处的经文，好像支持这种看法，说我们的配偶在神的一个命运里面。 Di seluruh kitab suci, hanya 3 peristiwa ini yang dicatat Allah menjodohkan seseorang. 在整本圣经里面，只有3处的经文告诉我们，上帝来决定他们的婚姻。 Yang pertama apa? 第一个，我们知道 Adam dan Hawa. 亚当与夏娃， Karena memang nggak ada pilihan lain. 因为没有别的选择 Adam mau pilih siapa? 除了亚当以后，他要选谁？亚当没有别的选择， Kalau penolong yang sepadan harus sesama manusia. 因为所以能够帮助他的就是跟他同样的都是人。 Maka Tuhan membawa Hawa kepada Adam. 那么上帝把夏娃带到亚当面前。 Kisah yang kedua adalah Hosea dan Gomer. 第二个就是何西亚与歌灭。 Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikahi Gomer. 上帝命令何西亚娶歌灭为妻。 Gomer adalah seorang pelacur. 歌灭是一个妓女。 Kisah yang ketiga adalah Kisah. yang kita baca hari ini. 第3个典故就是我们今天所念的 Kejadian pasal 24. 创世纪24章， Tuhan mempertemukan Ribka dengan Ishak. 把这个利百加与配给这个以撒。 Tetapi saudaraku, ketiga kisah ini tidak bisa saudara dan saya jadikan pola untuk kita kerjakan dalam hidup 但 ini. 是这3个典故呢，不能够成为我们这生活里面作为一个选择配偶的一个基本原则。 Loh, ada di Alkitab loh. 这圣经不是这样记载吗？ Memang betul ada di Alkitab. 是的，圣经有这样的记载， Tetapi tidak semua yang ada di Alkitab itu berlaku untuk semua orang. 但是不是圣经里面所这样记载，每一个人都是会这种事情发生。 Adam dan Hawa kondisinya berbeda dengan kita. 亚当夏娃他们的那个环境，他们那个时候跟我们不一样。 Kalau kita mau jadikan kisah-kisah itu menjadi pola kita mencari jodoh, 如果这些典故呢成为我们寻找配偶的一个基本原则的话， saya tidak yakin saudara juga mau. 我想你们不一定愿意如此行。 Ada di antara saudara mau, Tuhan berkatalah kepadaku, nikahilah pelacur itu. 你们哪一个祷告说，上帝啊，求主你把那个妓女赐给我成为太太。 Supaya tidak disangka saya ini anti gender, maka saya katakan sebaliknya juga. Tuhan, perintahkan aku untuk menikahi gigolo itu. Susah terjemahnya. 或者我会向上帝祷告，主啊，我想把那个妓郎娶那个妓郎成为我的老 Karena 婆。 laki-laki dan perempuan sebenarnya sangat rentan untuk dosa yang sama. 男跟女我们都有同样的会介在罪恶里面。 Ya Pak, kalau Hosea dan Gomer itu mah nggak mungkin. 如果我们说
何西亚跟歌灭不可能成为我们的例子， Adam dan Hawa juga nggak mungkin. 亚当跟夏娃也不可能成为我们的例子。 Tapi Ishak dan Ribka kan boleh. 但是以撒跟利百加他们这个很好的一个例子啊， Minta tanda kepada Tuhan kan 求 boleh. 上帝给我们一个记号是可以的。 Tuhan, siapa yang mengetok pintu rumahku pertama kali dia adalah jodohku. Boleh nggak? 主啊，哪一个人第一次敲我家门就是成为我的配偶？可以 Boleh 吗？ nggak mencari jodoh dengan menghitung 可以 kancing? 吗？愿这个算我们的这个扣子衣服的扣子来决定谁是我们的配偶。 Siapa yang lewat di akhir jumlah kancingku dia adalah calonku atau calon buat anakku. 哪一个是最后一个走过的人，就像这个扣子是最后一根，那么他成为我的儿子的媳妇。 Apakah saudara akan mempercayakan mencari jodoh untuk anak Anda kepada pegawai Anda? 是否你愿意把为你孩子找这个终身的配偶交在这个方法交在你的仆人手中呢？ Dan ketika pegawai Anda membawakan seorang gadis, 当你的仆人带了一个女孩子的时候， Anda bertanya kepada dia, atas dasar apa engkau pilih dia? 你会问他根据什么你带这个女孩子来给我孩子做媳妇呢？ Karena saya berdoa kepada Tuhan. 因为我有为到主面前祷告。 Doamu seperti apa? 你的祷告像什么样呢？ Tuhan, aku akan berhenti di pom bensin. 主啊，我要停在这个加油站。 Karena zaman sekarang kan tidak pakai unta. 现在因为我们不愿这个骆驼，但是愿汽车。 Tuhan, aku berhenti di pom bensin. 主啊，我把车停在加油站。 Aku akan membuka kap mobil. 我把我的那个车机器盖打开， Dan kemudian kepada wanita yang lewat, 然后对一个路过的一个女孩子， aku akan minta minum kepadanya. 我向她要求这个饮料。 Dan kalau dia membagi minumannya, 如果她把这个饮料分享给我， itu saja tidak cukup. 不，这个还不够。 Tetapi kalau wanita yang bukan hanya memberikan minuman, tapi juga mengisi air radiator mobil saya, dia pasti jodoh dari Tuhan. 但如果不单单给我饮料喝，但是她把我机器的这个冷却器里面的水也加上，她这就说明说是上帝给我的一个旨意。 Saudara akan melakukan itu? 你想你要这样做吗？ Sedangkan kalau kita melihat, saudaraku, Kejadian pasal 24, hambanya ini juga tidak bermain dengan tanda-tanda itu. 我们看创世纪24章，这个仆人也不是随随便便向上帝要这个记号。 Meminta pimpinan Tuhan itu boleh. 我们可以要求上帝引导我们， Meminta tanda pun tidak salah. 我们向上帝要求记号也是不 Tetapi 错的。 kita harus ingat prinsip lebih penting daripada tanda-tanda itu. 但是我们要知道，基本的原则比我们所要的那个征兆呢更重要。 Maka sang hamba ini berkata kepada Tuhan, 所以这个仆人跟上帝说的时候， dia tahu kriteria yang baik seperti apa. 他知道哪一样是更好的一个很好的一个条件。 Pertama, 首先， istri Ishak haruslah anak orang beriman. 以撒的媳妇要是一个有信心人的孩子， Tidak peduli harta kekayaannya sampai 不 seberapa. 在乎 Dia 他 harus 的家庭的财富， dia harus anak orang beriman. 他要是一个相信主的一个人。 Kalau saudara lihat Kejadian pasal 24, saudara akan mendapati bahwa keluarga dari Ribka itu adalah keluarga yang mengenal nama Tuhan Yahweh. 24章里面也告诉我们，利百加他的家庭也是认识耶和华神的上帝的人。 Dan kemudian hambanya ini juga tahu bahwa Abraham itu menerima janji Tuhan yang besar. 我们也看到这个，他们也知道上帝给亚伯拉罕的应许是大的。 Dari Ishak ini akan lahir keturunan-keturunan yang akan menjadi bangsa yang besar. 从以撒后裔呢，将会发出许许多多大的民族， Sehingga butuh wanita yang bekerja keras. 所以需要一个能够真正去工作苦干的一个妇人， Baik hati, 是一个良善的， tidak mudah mengeluh. 不随便发愿。 Itulah sebabnya hambanya ini ingin melihat dan meminta pimpinan Tuhan. 所以这个仆人呢，他就想看，也求上帝引导。 Kalau gadis ini mempunyai perhatian kepada orang lain, berbaik hati. 如果这个女人呢有关心别人， Bukan hanya itu, dia juga ringan tangan. 她也乐意帮助别人， Nah, kemungkinan dia ini orangnya. 这可能就是这个人。 Dia sudah memenuhi beberapa kriteria 他已 terlebih 经 dahulu. 可以按照几个这个要的条件已经。 Kemudian sang hamba ini dibawa ke rumah Ribkah.
然后这个仆人就到了利百加的家， bertemu dengan anggota keluarganya 碰 yang 到 lain. 他家庭里面的成员， Setelah hambanya menceritakan kisah yang terjadi dalam diri 然后这个 Abraham, 仆人就把他一切心里的话跟他主人所说的那些都说出来。 Tuhan bekerja dalam diri keluarga Ribka, 那么上帝在这个利百加家里面动 sehingga 工， keluarga Ribka itu mempercayai kesaksian dan cerita sang hamba. 然后他一家人就相信接受这个仆人所讲的一切。 Benar, ini dari Tuhan, kita Sudah. harus taat. 这是上帝的旨意，我们愿意顺服。 Apakah berhenti di situ? 是否就停在那里？ Tidak. 没有， Ribka harus menyetujui. 利百加也要同意。 Dan Tuhan gerakkan Ribka untuk menyetujui untuk dibawa menikah 然后 dengan 上帝 Ishak. 也感动利百加，那个时候他立刻要跟随着仆人回到到迦南地，成为以撒的太太。 Saudaraku, kita melihat di sini bahwa di dalam kondisi yang tidak menentu bukan hanya Abraham yang mendemonstrasikan iman, tetapi juga hambanya. 我们看，在这个不知道的情况下，不单单上帝感动亚伯拉罕，但是也感动他的仆人来怎样的寻求上帝的旨意。 Mereka melakukan segala sesuatu yang mereka bisa lakukan sambil terus aktif meminta pimpinan dan petunjuk dari Tuhan. 他们自己也不断努力的做他们能够做的，也不断的追求上帝的旨意怎么样去遵守。 Dan Alkitab berkata, kalau engkau ingin mencari pasangan, pertama-tama engkau harus pikirkan, apakah engkau memang orang yang terpanggil untuk menikah. 上帝原则也告诉我们，如果我们想找一个配偶呢，我们要先审查自己是不是上帝要我们结婚呢？ Paulus mengajarkan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, 在哥林多后书第6章，保罗这样教导： bahwa tidak semua orang terpanggil untuk menikah. 不是每一个人都上帝给他恩赐要结婚， Tidak semua orang terpanggil untuk membujang. 不是每一个人都有自己可以过单身生活的人， Maka setiap orang harus menemukan jalannya di hadapan Tuhan. 所以每一个人自己要在上帝面前先找到自己的那一。 Kalau dia dipanggil untuk menikah, 如果上帝允许我们结婚， hendaklah dia menikah Nama untuk Tuhan. memuliakan Tuhan. 结婚就要荣耀上帝的名。 Kalau dia dipanggil untuk tidak menikah, membujang seumur hidup, 如果上帝没有呼叫他结婚，要他一生一世的单身， hendaklah dia juga membujang untuk melayani Tuhan. 他要守住自己单身来侍奉上帝。 Nah, kalau kita menikah untuk melayani Tuhan, pasangan seperti apa yang akan saya cari, yang akan kita cari? 我们结婚为了荣耀上帝，那么我们要找怎么样的一个配偶跟我们一起来 Di 侍奉 sana 上帝 Paulus 的？ berkata, hendaklah engkau mencari pasangan yang seiman. 那么在那里，保罗就说你要找一个相配的人 Apakah kesamaan gelap dengan terang? 我们光明跟黑暗是不相配的。 Apakah kesamaan Kristus dengan Belial, dewa-dewa atau setan? 魔鬼撒旦跟我们的基督也是不相配的。 Apakah kesamaan antara kebenaran dengan kenajisan? 真理与污蔑也是不可能把他们合在一起的。 Janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang, kata Paulus. 所以保罗提醒我们，不要成为一个不相称、不相配的一个 Firman 配偶。 Tuhan jelas memberikan prinsip. 神的话语非常清楚的把这些原则告诉我们。 Bagi di antara kita yang sedang mencari pasangan dan Anda yakin Anda tidak dipanggil untuk membujang, 如果你知道上帝允许你要结婚， pelajari prinsip-prinsip firman Tuhan. 你要找配偶的话，你要寻求上帝的旨意。 Bagi saudara yang menikah, 如果你们已经结婚了， saudara berpikir, waduh, saya baru tahu ini sekarang. 你们可能说，我现在才知道这些原则， Terlambat enggak? 我是否已经太迟了呢？ Atau saudara berkata bahwa saya bertobat setelah saya menikah, bukan sebelum saya menikah. 或者你们说我信主是我结婚以后，不是在结婚之前。 Sehingga saya sudah menikah dengan orang yang tidak beriman, karena kami dulu sama-sama tidak beriman. 我们那个时候他还没有信主，因为结婚的时候都没有信主。 Atau ada juga yang sekalipun sama-sama beriman, tetapi merasa jangan-jangan saya salah pilih. 但是可能两个都是同样信主，但是觉得可能我选择错了人。 Firman Tuhan juga tidak pernah diam memberikan prinsip tentang hal-hal ini. 上帝也没有沉默，他也把原则告诉我们。 Paulus berkata, jangan engkau bercerai, 保罗说：“你不要离婚， kecuali engkau yang diceraikan. 除非你被他离了。 Karena siapa yang tahu
kalau Tuhan itu mau memakai engkau untuk memenangkan 因 pasanganmu. 为岂不是可能上帝要使用你，把你的另一半还没有信主的带回来了，带到主里面去？ Tetapi ini prinsip bagi orang yang sudah menikah, bukan orang yang belum menikah. 但是这些原则是给已经结婚的人，不是给未婚的人。 Sehingga kalau pacaran jangan sok jadi misionaris. 所以如果要谈恋爱的时候，不要自以为是一个宣教士那样。 Jelas sekali Paulus memberikan prinsip, kalau mau menikah cari orang yang sepadan. Tapi kalau sudah menikah jangan bercerai. 保罗就说，还没有结婚的人要找相配的人成为他的配偶，但是已经结婚了，不要离婚。 Apakah Tuhan masih akan memberkati pernikahan kami? 是否上帝还愿祝福我们的婚姻呢？ Saudaraku, Roma 8 ayat 28 berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. 罗马8章28节里面说，上帝在万事都互相效益。 Tidak usah jauh-jauh, lihatlah Abraham. 我们不要想的太多，我们直接看着我们 Abraham dipanggil 亚伯拉罕。 Abraham dipanggil Tuhan ketika dia sudah menikah. 亚伯拉罕，上帝呼召他，他已经结婚了。 Sarah, saudara lihat, mengusulkan kepada Abraham, nikahi saja Hagar. 撒来向他提出意见，要他与他夏甲结婚。 Sarah belum dewasa dalam imannya. 撒来在他的信心的灵命还没有成长， Tetapi melewati perjalanan pergaulan bersama dengan Abraham, Sarah akhirnya dimenangkan. 但是在这个信心的道路里面，撒拉跟随的亚伯拉罕，他后来就得到成长。 Saudaraku, anugerah Allah cukup bagi kita. 上帝的恩典足够给我们每一位。 Justru di dalam ketidaksempurnaan dan kelemahan kita, kuasa Allah itu nyata. 在我们软弱无能里面，上帝的能力彰显出来。 Satu hari di Skotlandia, 有一天在苏格兰， di pinggir pantai itu ada satu penginapan. 在海边有一个这个旅馆， Dan di penginapan itu ada bar. 在旅馆里面有一个酒吧， Tempat para nelayan itu duduk-duduk dan minum-minum di sana berbagi cerita. 这个酒吧里面有许多的渔夫在那边，他们喝酒聊天。 Seorang pelayan bar itu membawa di atas nampan minuman-minuman dengan gelas-gelas dan botol yang besar. 酒吧里面就是那招待员呢，就拿着酒跟杯子来接待那些客人。 Dia harus dengan hati-hati melewati orang-orang yang besar-besar itu. 他要小心的走在这个人份当中。 Tetapi suatu ketika salah seorang pengunjung bar itu sedang bercerita dengan semangat. 那有一次，这个酒吧的客人那边非常有精神，在那里聊他们的话题。 Dia cerita betapa besar ikan yang dia tangkap. 他说到那些讲到他所抓的鱼那么的大。 Waktu tangannya dilemparkan seperti ini, saudaraku, dan itu memukul sang pelayan ini. 他把手这样，他讲的时候把他手伸出来的时候，这个手就是无意的打到这个接待员。 Sehingga akhirnya minuman itu tumpah dan mengotori tembok yang baru saja dicat bersih. 打到这个服务员哈，那么这个服务员的酒呢就倒出来。 溅了这个墙壁，变成肮脏了。 Sang pemilik cepat-cepat melihat tembok itu dan kecewa. Wah, baru dicat, sekarang harus dicat ulang lagi semuanya ini. 那酒吧的老板就看到，我觉得非常的失望，因为刚刚把这个墙壁粉刷好，现在变肮脏了，又重新再刷。 Tetapi salah seorang pengunjung itu bangkit berdiri dan menjumpai sang pemilik. 但是其中一个里面的顾客起来就跟这个人说 ：“Boleh tidak saya lukis tembok ini？” 可不可以呢？我帮你把这个墙壁画图画。 Daripada engkau mengecat ulang, saya lukis gimana? 总比你要重新的粉刷，我帮你画画。 Sang pemilik pikir ya kalau mau coba silakan. Paling nggak nanti kalau jelek saya cat ulang semuanya. 你想试也可以，如果不好的话，我等下就把它再重新粉刷。 Silakan lakukan seperti yang kau kehendaki. 可以，你可以按照你的意思来做。 Nah, kemudian ternyata si pengunjung ini membawa perlengkapan lukis-melukisnya. 这个人是画家，就把他的一些画画的器具拿出来。 Dan dia mulai mewarnai, melukis tembok yang kotor itu menjadi satu lukisan yang sangat indah. 然后他就把这个肮脏的墙壁画成一个很漂亮的一个图画。 Dari cipratan noda itu menjadi seekor rusa dengan tanduk yang bercarang begitu indah. 本来是一个很肮脏污秽的一个场面呢，被他那个墙壁被他画成一个很好看的一个鹿，一个那个鹿动物那个鹿哈，它那个
处呢也非常的好看。 Setelah selesai dia berikan tanda tangan di ujung bawah lukisan itu. 然后他画完了这个动物呢以后，他就在下面签字，签他的名字， Sir Edwin Landseer. 就是这个画家他的名字 Sir Edwin Landseer。 Edwin Landseer. Ketika orang melihat nama itu, orang kaget luar biasa, saudaraku. 当人看到这个名字，非常的惊讶。 Sir Edwin Landseer ini adalah seorang pelukis naturalis yang sangat terkenal. 这个原来这个人画家 Edwin Landseer 是一个画自然界的一个图画非常出名的。 Semua lukisannya itu bertema tentang alam. 他所画的都是关于这个自然界的里面的生态。 Orang jadi melihat, wah luar biasa lukisan itu. 他们看到哇，这个非常的漂亮美妙。 Kalau hari ini saudara merasa hidup saya seperti tembok itu. 如果你今天觉得你的生活就像这个墙壁一样， Tembok yang sudah kotor. 这个墙壁非常的肮脏， Dengan noda yang tidak mungkin dihapuskan. 有许许多多肮脏污秽的在那边。 Entah itu karena kesalahan kita atau kesalahan orang lain. 可能因着我们自己，也会因着别人，擦也擦不掉，洗也洗不干净。 Ingatlah, di tangan Tuhan 我们要记得，在主的手中， kita akan menjadi karyanya yang luar biasa. 我们将会成为一个他所使用的非常美妙的器皿。 Di tangan Edwin Landseer, noda minuman itu menjadi lukisan yang indah, bernilai tinggi harganya. 在这个画家的手中，这个肮脏的墙壁成为他所画的一个非常漂亮的图画。 Di tangan Allah yang maha tinggi, hidup saudara dan saya 在全能上帝的手中，你跟我的生活 akan menjadi garam dan terang dunia. 将会成为世界的光与盐。 Tuhan tidak terbatas. 上帝是无法限制的， Dia maha kuasa. 他是全能的， Dia sanggup mengubah apa yang jahat menjadi yang baik. 他能够改变不好的成为好的。 Kita sudah melihat Petrus, 我们看彼得， kita melihat Yohanes, 我们看约翰， kita melihat Simpson. 我们看参生， Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang biasa sama seperti saudara dan 他 saya. 们其实平凡的人，像你跟我一样。 Di tangan Tuhan, kelemahan-kelemahan mereka dipakai untuk menunjukkan Allah yang maha kuasa. 在上帝全能的手中来彰显上帝的荣耀与伟大。 Kalau si pemilik bar ini menyerahkan temboknya, 如果这个酒吧的主人把这个墙壁交给这个画家， maukah Anda dan saya menyerahkan hidup kita? 你愿意把我们的生命交在上帝的手中吗？ Mencari kehendak Tuhan, 寻找上帝的旨意， berpegang kepada janjinya dengan setia. 守住他给我们的诫命。 Di dalam ketidakmenentuan kita berusaha melakukan yang terbaik sambil terus bergaul dengan Tuhan. 在一些变幻无权的环境下，我们不断的抓住他所应许的。 Surah mencari jodoh tidak gampang. 我们寻找一个配偶不容易， Orang tua juga sangat wajar untuk khawatir. 我们做父母的，我们也很担心， Tetapi kita tidak boleh mengkompromikan prinsip. 但是我们不可以苟合我们所谓的原则。 Dan kita harus berjuang melakukan yang terbaik untuk Tuhan, mencari yang terbaik. 我们要努力不断的寻找上帝的旨意。 Di dalam pengalaman saya, 在我的经历里面， saya 7 kali naksir. 我曾经7次喜欢上那个女孩子，不同的人。 5 kali nembak. 有5次我就向她提爱。 Tidak semuanya yang saya taksir saya tembak, saudaraku. 不是每一个我喜欢的我都跟她表白。 2 yang pertama yang saya taksir itu karena ini lagi cinta monyet. Masih kecil. 2 pengalaman pertama. 首先2次经验呢，是我们年纪都很小5 kali nembak. 我5次向人表白， 2 kali ditolak. 2次被拒绝， 3 kali jadian. 3次我们拍拖成。 Dari 3 kali jadian semakin bergumul dari monyet menjadi gorila, saudaraku. 3次走这条路的经验Saya belajar untuk mengikuti prinsip firman Tuhan. 我学习怎样按照上帝的旨意来行。 Akhirnya 2 itu putus. 然后最后呢，前2个我就分手不成。 1 yang terbaik bertahan sampai hari ini. 最后一个最好的到至少到今天。 Tapi jangan salah pikir, semuanya tidak terjadi bersamaan. 但是大家不要想错，不是说同时间发生的。 Saya bukan orang seperti itu. Tetapi di dalam Tuhan, 但是 Tuhan 在 akan 主里面 memimpin. 上帝会带领。 Mau nggak saudara setia kepada kehendak Tuhan? 我们是否忠心于上帝的旨意呢？ Karena itu yang terbaik.
那是最好的。 Kalau saudara sudah pernah salah pilih, 如果我们曾经选错过， tidak ada yang salah di dalam rencana Tuhan. 但是在主的旨意里面没有错的， Tuhan akan mengubahnya menjadi lebih baik. 上帝会改变它成为一个更好的。 Amin. 阿门。 Mari kita tundukkan kepala kita. 我们来祷告， Tuhan, pimpin kami seumur hidup kami. 主啊，求主你带领我们一生一世。 Tidak ada jalan yang memberikan damai sejahtera yang kekal selain jalan Tuhan. 没有一条路能够给我们真正的平安喜乐，除非是你的旨意的道路。 Dorong kami untuk mendekat kepada Tuhan. 主啊，求主你帮 Tarik 助我 kami 们 Tuhan. 能够知道、明白、遵守你的旨意。 Berikan kami hati yang gelisah ketika kami melupakan Engkau. 如果我们忘记了你，让我们担心忧虑； Tenangkan hati kami ketika kami mendekat Engkau. 当我们回到你里面，让我们可以安静下来。 Ajarlah kami berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. 让我们学习主耶稣基督的祷告， Biarlah kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak-Ku. 愿你的旨意成就，不是我们的旨意。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祈求 Amin， 阿门。